أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه ونستلطفه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ثم أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada petang ini kita dapat bersama sekali lagi dalam pengajian kita ini, pengajian Miftahul Ilmi, anjuran Lajnah Fiqh dan Usul Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya Kuala Lumpur ini. Moga-moga kelas yang kita jalankan sepanjang SEM ini memberi manfaat kepada kita, kepada ilmu kita, kepada agama kita, kepada akhirat kita, insya-Allah. Kita nak sambung perbicaraan kita. Kitab kita ni, kitab Safinatun Najah yang ditulis oleh Al-Syeikh Salim bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami Al-Syafi'i dengan berpandukan kepada syarah Kashifatus Saja li Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani Al-Syafi'i. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita masih lagi berbicara tentang khutbah Al-Syekh Ibn Sumair Al-Hadrami, ya. Kalau tak salah saya yang terakhir kita baca wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamil nabiyyin wa alihi. So kita ditambih, ya. Okeylah. So qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Apa maksud dia kata Allahumma wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad, dengan makna Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada nabi kita atfan wa ta'ziman, ya, kebesaran, keagungan, ya, dan juga wasallama Allah taala menambahkan lagi derajat yang tinggi, kesejahteraan yang tinggi, yang agung kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ala sayyidina. Sayyidina itu kita panggil darbul adab, ya, darbul adab ketika kita menyebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sayugia, ya, yang bagi ketika kita sebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita taruh kat depannya perkataan Sayyiduna. Kalau macam sini, ala Sayyidina Muhammad. Ini kita dah sebut sebelum pada ni, ya, kerana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah penghulu kita. Dia adalah tuan kepada agama ini. Okey, agama Nabi Muhammad ini dia tuannya. Maka kita berpenghulukan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik itu kita bubuh nama Sayyiduna sebagai maknanya penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi ada sebut dalam hadis bahwasanya dia adalah penghulu kepada sekalian Bani Adam. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Dan hadis itu sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala. Okey, maka min darbil adabi kita ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kena bubuh perkataan Sayyidina
ketika menyebut nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hatta dalam sembahyang, bahkan hatta dalam azan. Ya, saya dulu belajar di Jabatan Mufti Mesir, ya, berpraktikal di situ, ya, bersabit dengan fatwa dan kaedah-kaedahnya, ya. Siang hari, tengah hari sembahyang zuhur kita break untuk sembahyang zuhur sebelum sambung pengajian pula ke petangnya. So kita bersembahyang berjemaah dengan para ulama, para asatizah, ya, di Jabatan Mufti Mesir. Ya, ketika-ketika Bilal yang mengazankan, muazzin yang mengazankan azan solat zuhur itu, yang mana terdiri pada kalangan para ulama, ya, ketika mereka menambah perkataan Sayyiduna. Asyhadu anna Sayyidana Muhammadar Rasulullah. Itu dalam azannya. Sebab itu, ada ulama yang mengarang kitab khusus, ya, dalam bab ini. Antaranya Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari. Dia karang kitab, nama kitabnya Istihbabus Siyadati fi Salati wal Adhan. Kata salah, kitabnya nama macam itulah, ya. Itu nama penuhnya tak berapa ingat. Istihbabu, cantiknya, eloknya As-Siyadati, ucap Sayyidina dalam sembahyang dan juga dalam azan. So kalau kita dengar ada kawan-kawan kita azan, asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah, itu jangan pelik, ya. Itu jangan pelik. Itu bukan Syiah. Itu kita ahli sunnah pun ada juga ulama-ulama kita yang tambah begitu sebagai darbul adabi ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin, boleh baca sama ada khatami ataupun khatimin nabiyyin, ya, penyudah kepada sekalian para rasul. Okey. Penamat kepada sekalian para nabi. Ada orang kata dia penamat para nabi saja. Nabi Muhammad SAW ni penamat para nabi. Tidak disebut dia tu penamat para rasul. Maka adalah orang-orang yang mengaku jadi rasul selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW. Dengan mendakwa bahawasanya rasul belum ditutup. Ya, Nabi Muhammad itu penutup kepada para anbiya saja. So dakwaan ini sangat meleset, tidak betul. Kerana apa? Kerana orang yang nak dilantik menjadi rasul itu mesti dia lalu nabi dulu. Okay? Mesti dia lalu pangkat nabi dahulu sebelum dilantik menjadi rasul. Nabi kita SAW sebelum dilantik menjadi rasul, dia jadi nabi dulu beberapa tahun. Okey, itu cerita. Takut-takut ada dakwaan yang mengatakan Nabi ini penyudah pada para anbiya. Berarti para rasul tak beri. Boleh jadi satu fitnah, ya, bagi orang yang ada kepentingan singkat di muka dunia ini. Okey. Baik. Ada jawab mesejnya, sorry. Okey, kita teruskan. Jawapannya juga ialah Nabi adalah penyudah kepada sekalian Nabi. Nabi Muhammad SAW itu adalah penyudah pada sekalian Nabi. So apabila Nabi yang dilantik pun dah ditamatkan oleh Nabi kita, ini lebih lagi Rasul.
Kerana apa? Kerana setiap yang nak jadi Rasul tu mesti jadi Nabi dulu. So kalau Nabi yang pangkatnya rendah sikit pada Rasul, yang setiap Rasul mesti lalu Nabi dulu baru jadi Rasul. Nabi pun dah ditutup, Rasul lebih lagi ya. Ya. Tak ada Nabi yang terus-terus dilantik menjadi Rasul, tak ada. Mesti lalu Nabi dulu. Pangkat Nabi dulu. Okey? Itu jawapannya. Baik. Tambih. Itu paparan ditambih, kita baca tambih. Aslu alin ahlun. Ataupun ahlu. Asal kepada ali. So, qala al-mu'allif rahimahullah. Wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa alihi. Aslu ali. Wa alihi itu apa? Asal kepada ali itu ialah ahlu. Asalnya ahlu juga. Ya. Kulibatil hau amzatan tawassulan biqalbiha alifan. Liqalbiha alifan. Ditukarkan huruf ha itu, ahlun, huruf ha itu ditukarkan menjadi hamzah. Kerana nak menghubungkan dengan alif, ya. Tawassulan liqalbiha, kerana nak menghubungkan dengan tukarnya alifan, nak tukarkan ha tu jadi alif. So langkah pertama ialah tukarkan ha jadi alif, jadi hamzah. Kemudian hamzah dihubungkan ya dengan tukarnya hamzah itu jadi alif pula. Asalnya ahlun jadi a'lun, yang kemudiannya jadi alun. Okey. So kalau ditukarnya ha tu ke huruf yang lain, dia jauh untuk nak dihubungkan dengan hamzah. Sebab tu dia kata tawassulan liqalbiha alifan, untuk menghubungkan dengan tukarnya hamzah tu jadi alif. So hamzah itu jadi penghubung, jejambat untuk nak tukarkan hamzah ha itu direct pada alif tu jauh sangat. Okey, tukar pada hamzah dulu, kemudian hamzah barulah tukar kepada alif. Thumma qulibatil hamzatu alifan li sukuniha wa infitahi ma qablaha. Tukar alif tu sebab apa? Sebab sebelum daripadanya huruf berbaris di atas. Okey. Dia baris mati, hamzah tu mati, kemudian sebelumnya berbaris di atas. Ahlun jadi a'lun, kemudian dihazafkan alun. Hadza mazhabu Sibawayh. Ini menurut pandangan Imam Sibawayh lah. Okey. Alun jadi panjang. Bukan dihazafkan ya, jadi panjang. Alun jadi panjang. Okey. Tu dia. Wa qala al-Kisai asluhu awalun ala wazni jamalun. Okey. Ustia boleh angkatkan paparan ya. Asalnya awalun ala wazni jamalin. So awalun jamalun. Atas lagi. Kemudian bukan atas, bawah. Oh, dia atas, tak faham. Okey, dah. Taharrakatil wawu wa anfataha ma qablaha qulibat alifan. Berbaris. Ya. Berbarislah oleh wawu itu dengan baris atas awalun. Wa anfataha qablaha, dan baris depannya iaitu baris hamzah baris atas awalun, maka ditukarkan jadi alif alun. Huruf waw itu ditukarkan jadi alif. Ini mengikut pandangan al-Imam al-Kisai. Itu mana-mana dua tu boleh berlakulah, cuma walaupun pandangan Imam Sibawayh itu lebih popular. Okey. Dan satu lagi, perkataan alun itu digunakan kepada menunjukkan keluarga-keluarga yang mulia, yang besar. Seperti kita katakan alul anbiya, keluarga para nabi yang beriman. Okey. Alul ashraf, keluarga-keluarga yang mulia. Okey. So dia tidak diberi julukan kepada keluarga-keluarga yang rendah martabat, seperti kita katakan keluarga tukang kasut,
Kita tak panggil alul iksafi. Iksafi tukang kasut. Alul iksafi kita tak panggil. Kita panggil ahlul iksafi. Ahli keluarga tukang kasut. So, tukang jemleh kita panggil apa? Apa mahallah. Apa kita panggil ya? Mugzir. Tukang jemleh. Ya. Mugzir, tukang jemleh. So kita tak panggil alul mugzirin. Tak panggil. Kita panggil ahlul mugzirin. Ahli keluarga tukang jemleh. Tukang sembelih. Okay. So perkataan alu ni kita pakai kepada kedudukan-kedudukan keluarga-keluarga yang besar-besar. Keluarga para anbiya, mursalin, keluarga al-ashraf, kenamaan sahabat, macam tu. Adapun yang digunakan dalam Al-Quran, wa idh qala, apa dia ayatnya, alu fir'auna yasumunakum su'al azab wa idh najjayna, ya, ayat Quran surah Baqarah, wa idh najjayna ala fir'auna yasumuna su'al azab. Ala fir'aun itu bukanlah nak menyebutkan bahawasanya keluarga Fir'aun itu keluarga yang ashraf, punya kedudukan yang tinggi, bukan ya. Tetapi dia lebih kepada menunjukkan ataupun menggambarkan bahawasanya Fir'aun menganggap keluarganya keluarga yang ashraf, yang tinggi kedudukan. Itu Quran cuba menggambarkan bahawasanya Fir'aun, dia percaya dan yakin bahawasanya mereka adalah keluarga yang mulia, tinggi, punya kedudukan yang hebat. Ya. Itu jawapan penggunaan alu Fir'aun dalam Al-Quran. Wa idh najjayna ala Fir'aun. Ya. Baik, kita teruskan. Qala al-mu'allif rahimahullah wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi. Okay, wa sahbihi. Tak ada alihi. Tak ada ala alihi, ya. Terus wa alihi wa sahbihi. Okey, Ali dah lepas tadi. Dan Ali sebagaimana yang kita sebut pada, kalau tak salah pertemuan yang lalu, Ali itu kena kepada umat Nabi Muhammad SAW. Dengan arti semua umat Nabi Muhammad ni adalah keluarga Nabi. Hadis Nabi SAW yang kita bacakan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, Alu Muhammadin kullu taqi. Ya, keluarga Nabi Muhammad itu ialah semua orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. So itu dalam bab doa. Ya. Adapun dalam bab zakat, yang itu kena kepada Banu Hashim, Banu Muttalib. Dua banu itu saja dalam bab zakat, ya. Kerana keluarga Nabi sebut kata Alun Nabi, yang tak boleh terima zakat ialah Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib. Adapun keluarga Nabi daripada bani yang lain itu boleh terima zakat lagi. Contohnya daripada sebelah mak, sebelah sebelah belah lain lah, bapa saudara, yang tu boleh terima zakat. Keluarga Nabi juga, tapi boleh terima zakat. Wa sahbihi wa huwa as-sahabatu, ataupun as-sahabi. Dia kalau merujuk kepada mufrad as-sahabi, wa huwa as-sahabi man ijtama'a mu'minan bin nabi ba'da risalati sallallahu alaihi wa wasallam. Orang yang berhimpun, ya, beriman, hal keadaan beriman. Orang yang berhimpun ia hal keadaan dia seorang yang beriman dengan Nabi. Berhimpun dengan Nabi, mana bertemu dengan Nabi dan beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da risalati, selepas daripada Nabi menerima risalah. Artinya kalau orang pernah jumpa Nabi sebelum Nabi dilantik menjadi Rasul, yang itu tak dianggap sahabat. Yang dianggap sahabat ialah orang yang berhimpun dengan Nabi, ada bertemu dengan Nabi walaupun sedetik, mukminan, beriman dengan Nabi, ba'da risalati, selepas daripada Nabi terima risalah, wahyu pertama daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walau qabla al-amri bid-da'wati, sekalipun sebelum perintah untuk berdakwah secara jahriyah, mana secara ataupun taklah sama sirriyah al-jahriyah.
Okey. Perintah supaya berdakwah tu bila? Iaitu ketika turunnya ayat Quran, wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa apa nama ni, uh, apa ya? Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Tu tertinggal ayatnya depan ni. Qum fa'anzir. Bangkit olehmu dan berilah peringatan. Tu perintah Allah SWT supaya menyampaikan dakwah ini kepada manusia. So kalau andai ada orang yang jumpa Nabi SAW sebelum daripada perintah itu, ya, tapi selepas risalah, ya, selepas peristiwa di Gua Hira itu, jumpa lepas pada itu, ya, sebelum turunnya ayat perintah supaya berdakwah, maka dia sudah dianggap sahabat. Fi hali hayatihi, pada masa hidupnya Nabi SAW. Berhimpun, beriman selepas risalah, ya, ketika hayat Nabi. Kalau ada yang datang, Nabi dah wafat, ya, walaupun dia terlibat dalam upacara pengkebumian, dia pegang tubuh badan Nabi, kalau ada lah. Ini tak ada, ya. Kalau andainya ada macam, kerana secara umumnya Nabi SAW telah wafat pada ketika itu. Ijtima'an muta'arafan, ya, orang yang berhimpun dengan Nabi, beriman dengan dia selepas risalah ketika Nabi hidup, perhimpunan yang muta'arafan, yang diketahui, ya, yang dikenali. Perhimpunan yang mana Nabi tengok dia tengok Nabi, bi an yakuna fil ardi, ya, pertemuan itu berlaku secara realiti, secara mengikut adat kebiasaan. Bi an yakuna fil ardi, dengan bahasanya pertemuan itu, ijtima' itu berlaku di bumi, di atas muka bumi. Walau fi zulmatin, walaupun dalam gelap. Au kana ama, ataupun dia tu buta. Walaupun betul tak tengok rupa Nabi pun tak apa, asal bertemu. Okey. So itu dianggap sahabat. So ada sahabat-sahabat yang buta kan, Abdullah bin Maktum dan lain-lain, ada lagi sahabat yang buta. Maka dia adalah sahabat walaupun dia tak pernah tengok rupa paras Nabi SAW. Walaupun dalam gelap, fi zulmatin, dalam gelap, seperti sahabat-sahabat yang terlibat dalam perjanjian Bai'atul Aqabah, Bai'atul Sughra, beberapa perjanjian sebelum hijrah dengan ahli Yathrib. So itu berlaku dalam gelap, ya, kerana sembunyi daripada pengetahuan orang musyriku Mekah. Okey. So kalau yang jumpa tu dah walaupun dalam gelap, tapi dia bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi pada ketika Nabi hidup itu, maka dia juga adalah sahabat. Wa illam yash'ur bihi, sekalipun Nabi tak perasan pun dengan dia. Nabi bukannya, Nabi ni kan, Nabi ni dia manusia macam kita secara umumnya. Qul innama ana basyarum mithlukum. So bezanya dia dijaga oleh Allah, disampaikan wahyu, yuha ilai. Yang itu beza kita dengan Nabi di situ. Secara basyariahnya dia adalah manusia biasa. Apabila ramai-ramai orang, ada yang perasan, ada yang tak perasan. Wa illam yash'ur bihi, sekalipun Nabi tak perasan sahabat itu datang jumpa dia, menghadap dia. Okey. Au kana ghaira mumayyizin, ataupun adalah seorang tu tak mumayyiz lagi, pun dianggap sahabat Nabi. Au maran ahaduhuma 'ala al-akhari, ataupun lalu, ya, salah seorang daripada kedua sama Nabi dengan sahabat tu, ya, lalu. Nabi lalu ataupun sahabat tu lalu depan Nabi, maka sudah dikira sahabat. Walau naiman, sekalipun dia tidur. Nabi duk ada, sahabat tadi tidur, tak jumpa pun, tapi sezaman, kalau kira-kiranya boleh bertemu, ya, beriman pada hayat Nabi, maka dia juga diklasifikasikan sebagai sahabat. Sini barangkali ada pandangan qila wa qal di sini, ya. Aw lam yajtami' bihi walakin ra'a an-nabiyya aw ra'ahu an-nabi walau ma'a bu'di
al-masafati walau sa'atan wahidatan. Ataupun tak berhimpun pada satu majlis. Ada orang yang masih lagi dipanggil sahabat tapi tak pernah berhimpun dalam satu majlis dengan Nabi. Tetapi Nabi tengok dia. Lakin ra'an nabiyya. Bukan, dia tengok Nabi. Nabi yang maf'ulun bih. Tetapi dia tengok Nabi dari jauh. Ataupun ra'ahu Nabi. Nabi tengok dia. Walau ma'a bu'dil masafati. Walaupun bersama dengan jauhnya jarak masafah. Walau sa'atan wa sekalipun satu jarak yang walau sa'atan wahidah. Walaupun satu detik. Sa'atan wahidatan satu detik aja tengok. Tengok jauh sekaligus. Itu pun sudah dipanggil sahabat. Bi khilafit tabi'i, menyalahi ta'rif para tabi'in, ma'as sahabati, bersama dengan para sahabat. Ya, yang ni kalau makcik tengok jauh ni dia tak panggil tabi'in ya. Itu beza di antara sahabat dengan Nabi dan bezanya di antara tabi'in dengan sahabat. Fala yathbutu tabi'iyyatu illa bitulil ijtima'i ma'ahu urfan 'ala al-asahi inda ahli al-usuli wal fuqaha'i aidan. Maka tak sabit seorang tu kita panggil tabi'in kecuali dengan lamanya berhimpun dengan sahabi secara uruf menurut kaum yang asah di sisi ahli usul dan juga para fuqaha. Wala yakfi mujarradul liqa'. So tabi'in dia tak memadai semata-mata bertemu. Jumpa tak boleh anggap tabi'in lagi. Tabi'in ni dia kena berhimpun di satu tempoh yang agak lama. Bikhilafi liqa'i sahabi ma'an Nabi. Menyalahi bertemunya para sahabat dengan Nabi. Li'anal ijtima'a bihi yu'athiru minan nuril qalbi. Ya, ad'afa ma yu'athiruhu ijtima'u at-tawilu bis-sahabi wa ghairihi. Kerana berhimpun dengan Nabi ni memberi kesan, ya, akan memberi kesan, ambil kesan daripada nur yang nisbah kepada hati, ya, berganda-ganda lebih daripada menerima kesannya ijtima' yang panjang, ya, dengan sahabat dan lain-lainnya. So kalau tabi'in, ya, dengan para sahabat, mereka itu boleh dipanggil tabi'in apabila mereka duduk dengan sahabat tu dan tempoh yang lama, kerana nur yang dimiliki oleh para sahabat itu sudah tentulah tidak sama dengan nur yang dipancarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. So nur Muhammadiyah itu walau sekejap ya tersilau oleh nurnya, itu sudah cukup untuk menjadikan orang yang mendapat silauan cahaya nur itu sebagai sahabat. Okey. Saya nak buka lampu jap. Gelap pula bilik saya ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey, boleh angkat lagi. Kita dah habis itu. So khalasahnya sahabat ialah orang yang berjumpa dengan Nabi masa Nabi hidup, beriman dengan Nabi selepas daripada Nabi dapat risalah. Okey, dengan pertemuan yang secara urufnya, yang berlakunya, yang boleh difahami secara urufnya, iaitu berlakunya di bumi, ya, sekalipun keadaan gelap ataupun dia buta, sekalipun Nabi sedar ataupun Nabi tak sedar orang tu. Asal Nabi tengok ya. Ataupun orang tu belum mayit pun masih dikira sahabat. Kalipun tidur. Okey. Ataupun tak berhimpun sekali, asalkan Nabi pandang, dia pandang Nabi. Itu dah cukup ya, untuk menjadikan seorang itu titlenya as-sahabiyyu. Apabila sebut atas sahabiyyu, dia satu martabat yang sangat besar dalam agama kita ini. Okey. As-sahabiyyu itu secara umum dihukumkan dengan udul. Okey, kalau ada hadis riwayat daripada sahabat, maka dia tidak boleh ditolak secara bodoh-bodoh macam tu. Dia kena dibincangkan. Hadis yang di sahabat ni kita panggil hadis mauquf.
Kemudian kalau ada mursal di kalangan para sahabat, mursal itu tidak dikira. Mursal itu apa? Wa mursalun anhu sahabi saqat. Hadis mursal itu ialah hadis yang digugurkan nama sahabat. So, kalau sahabat meriwayat daripada sahabat, ya, sahabat meriwayat hadis daripada sahabat. Tapi ketika meriwayat pada orang lain, dia gugurkan nama sahabat yang dia ambil hadis itu. Maka seolah-olah dia ambil hadis terus daripada Nabi. Maka hadis itu masih lagi punya kekuatan hadis biasa, bukan hadis mursal. Itu hebatnya para sahabat. Okey. Kalau zaman tabi'in, dia ulama tabi'in tak sebut sahabat, maka hadis itu akan jadi hadis mursal secara automatik. Okey. Tabi'in riwayatkan hadis terus pada Nabi, tak sebut sahabat, maka hadis itu jadi hadis mursal. Alright, ni ilmiahnya begitu. So hadis mursal, walaupun ada sahabat Nabi, bukan, ada ulama tabi'in yang walaupun dia meriwayatkan hadis tak sebut nama sahabat pun dia masih lagi diterima, iaitu Al-Imam Sa'id Al-Musayyab. Sa'id Al-Musayyab. So mursal Imam Sa'id Al-Musayyab itu masih lagi diambil iktibar. Okay? Tidak dihukumkan dengan mursal yang ditolak. Itu bab hadis lah. Itu kena tahu sikit sebanyak. Antum belajar ilmu fiqh, antum belajar ilmu furu' ini, jangan lupa ilmu tafsir dan ilmu hadis. Kerana para fuqaha kita asas kepada fiqh itu, asal kepada terbitnya fiqh itu ialah Al-Quran dan hadis. Okey. Fiqh ni apa dia? Fiqh ni ialah al-ilmu bil ahkam syar'iyyati al-amaliyati al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyati. Okey, yang diambil ilmu ini daripada dalil-dalil yang tafsili. Apabila sebut dalil yang tafsili mendahului segala dalil Al-Quran, dan yang keduanya ialah Al-Hadis. Okey. So Quran hadis adalah sumber kepada para fuqaha dalam penetapan hukum, sumber utama, okey, dalam penetapan hukum. So kita tak boleh abaikan pengajian ilmu tafsir dan ilmu hadis. Okey. Dalam bab tabi'in tadi adalah khilaf sikit sebanyak. Imam Ahmad kata, lakin qala Ahmad bin Muhammad as-Suhaimi, bukan Imam Ahmad bin Hanbal ya. Qala Ahmad bin Muhammad as-Suhaimi, at-tabi'iyyu man huwa man laqiya as-sahabiyya walau qalilan wa illam yasma' minhu. Tabi'in itu ialah orang yang jumpa sahabat walaupun sekejap, walau qalilan dengan makna walaupun sekejap, wa illam yasma' minhu, sekalipun dia tak dengar apa pun daripada kawan tu. Tak menadah ilmu apa, tak dengar fawaid apa, asal jumpa aja sekejap, sudah dianggap tabi'in. Okey. ثم اعلم أن الخلفاء الأربعة في الفضل على حسب ترتيبهم في الخلافة عند أهل السنة، فأفضلهم أبو بكر واسمه عبد الله، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله تعالى عنه. ويدل ذلك حديث ابن عمر، كنا نقول ورسول الله يسمع خير هذه الأمة بعد نبينا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي فلم ينهنا. Okey. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam ataupun Sayyiduna Ibn Umar, Abdullah bin Umar. Dia kata, kunna naqulu, kita duk cakap, walha Rasulullah ada dengar, sebaik-baik umat ini selepas daripada Nabi kita Nabi Muhammad SAW ialah Sina Abu Bakar, Sina Umar, Sina Uthman, Sina Ali. Lalu Nabi SAW dengar dan tidak falam yanhana, tidak melarang kita. Itu memberi isyarat bahawasanya apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Umar ya di hadapan Nabi itu ada benarnya dan tidak dihalang. Kalau tidak, Nabi SAW akan menegurnya immediately. Okey. Itu sabit dengan
sahabat. Okey, wa sahbihi. Itu tafsir kepada wa sahbihi. Sebut kata sahbihi, sahabat, semua sahabat-sahabat Nabi SAW. Walaupun di kalangan para sahabat bukan satu martabat, walaupun mereka berkongsi satu martabat iaitu sahabat, tapi hakikatnya mereka ada level-level mereka. Level-level ni bukan arti kasta ke apa, bukan ya. Bukan ada derajat-derajat, bukan. Tapi dari sudut kelebihan. Ya. Level dari sudut kelebihan yang paling utama sekali ialah sahabat 4 itu. Kemudian diikuti dengan sahabat al-mubasysyaruna bil jannah yang 10 orang. Tolak 4 orang yang pertama, 6 orang lagi. Kemudian diikuti dengan ahlu Badar. Kemudian diikuti dengan ahlu Uhud. Kemudian diikuti dengan ahlu Ridwan, Bai'atul Ridwan, Bai'atul Nisa. Kemudian diikuti dengan sahabat-sahabat lain, ya, secara umum. Okey. So itu pandangan para ulama bersabit dengan para sahabat. Okey. Kemudian katanya musannif, katanya Tok Syarih, dia kata wa yalihim fil afdaliyatu, tadi dah sebut, fala naqulu bihi walam yarid nassun bitafawuti ba'dihim ala ba'din fil afdaliyati fala naqulu bihi amma man ijtama'a bil anbiya'i qablahu fayuqalu lahum hawariyun. Okey, hawariyun. Kita ambil perkataan hawariyun untuk kita ambil itmamil faidati. Okey. So untuk sahabat Nabi SAW kita panggil sahabat. Orang yang bersahabat dengan Nabi, pembantu Nabi, kita panggil sahabat. Adapun pembantu kepada nabi-nabi yang terdahulu kita panggil hawariyun. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. So itu hawariyun. Itu Nabi Isa AS dipanggil hawariyun dan nabi-nabi yang lain pun dipanggil hawariyun. Ajma'in wa sahbihi ajma'in. Ajma'in dengan makna taukidun li alihi wa sahbihi. Takkid kepada keluarga Nabi dan sahabat Nabi. Sebut kata keluarga Nabi tanpa istisna siapa-siapa. Ya, sebut kata keluarga asalkan dia keluarga Nabi, ya, ada darah Nabi mengalir dalam tubuh badannya, kemudian dia beriman dengan Nabi, dia mati dalam keadaan mukmin, maka dia masuk semua tanpa istisna. Sahabat pun sama juga, mereka yang jumpa Nabi, berhimpun dengan Nabi, ataupun tidak berhimpun sebagaimana tadi, beriman dengan Nabi selepas risalah, dan mati dia itu pun di atas iman, maka semuanya dipanggil sahabat biduni istisna. Biduni istisna. Okey? Qala al-muallif rahimahullah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita terus kita langkau sikit dalam khutbah dia tu dia kata alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad. Bukan alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Okey. Sekejap ya, mesej. Okey. Kita sambung sikit lagi. Kita ada dalam 10 minit lagi insya-Allah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ay la tahulu an ma'siyatillahi illa billah. Tidak menghalang daripada buat maksiat pada Allah Ta'ala kecuali dengan Allah Ta'ala. Okey. Tahulu menghalang. Maknanya Allah SWT yang menghalang kita daripada kita melakukan maksiat. Wala quwwata ala ta'atillahi illa bi'aunillah. Dan tidak ada kekuatan untuk kita taat kepada Allah Ta'ala kecuali dengan pertolongan Allah Ta'ala. Wa hakadha warada tafsiruhu
anhu alaihi salam wa an Jibril afadahu Syekhuna Yusuf As-Sambalawini. Ini tu guru kepada Syekh Nawawi Al-Bantani. Okey. So dia ambil tafsir kepada la haula wala quwata illa billah daripada guru dia ni dengan makna tidak ada penghalang ya untuk buat maksiat kepada Ta'ala ni kecuali Allah yang jadi penghalang. So kita ni kalau kita tak melakukan maksiat, artinya Allah menghalang kita daripada melakukan maksiat. Bukan kita dengan kederat kita, bukan. Ya. Yang menghalang kita daripada melakukan maksiat itu Allah Subhanahu Wa Taala. Wala quwata, dan tidak ada kekuatan untuk taat. Ya, kekuatan untuk taat itu Allah Ta'ala juga yang berikan kepada kita. Illa billahil aliyyil azim, yang maha tinggi lagi maha agung. Okey. Al-aliyyu al-murtafi'ur rutbatil munazzahu amma siwahu. Ya, al-murtafi'u dengan makna yang tertinggi rutbahnya, martabatnya. Yang maha suci daripada apa yang selain daripadanya. Maknanya maha suci daripada makhluk. Allah SWT itu maha tinggi. Dan tinggi itu tinggi martabat. Bukan tinggi makanah. Tapi tinggi. Bukan tinggi makan. Yang tingginya ialah makanah. Kedudukan Allah SWT yang maha tinggi. Al-azim dzul azamati wal kibriyai. Yang punya keagungan, kebesaran dan kemegahan yang besar. Ya. Itu arti al-azim. Qalahu Ahmad bin Muhammad As-Sawi. Tafsir ini, tafsir Zul Azamati wal Kibriya, tafsir daripada Imam Ahmad bin Muhammad As-Sawi. Okey. Wa innama atal musannifu bil hawqalati li ajli tabarru'i minha fahadhi alamatul ikhlasi minhu radhiyallahu ta'ala anhu. Hanya saja mendatanglah oleh musannif dengan hauqalati, dengan perkataan la haula wala quwata illa billah itu dalam khutbahnya, li ajli tabarru'i, untuk tujuan berlepas diri daripada menganggap haulun dan kuwatun itu daripada dirinya. Okey. Okey, kita tak buat maksiat, kita taat kepada Allah Ta'ala tu bukan daripada diri kita, itu kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kita tak boleh nak berbangga dengan ketaatan yang kita lakukan, dan dengan kita tak buat maksiat tu kita berbangga, jangan. Kerana kita tak buat maksiat, siapa yang halang? Allah SWT yang halang. Kita boleh buat taat, siapa yang bagi? Allah SWT yang bagi. Sebab itu kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala belaka. Syukur, alhamdulillah, begitu saja. Fahadhihi alamatul ikhlas minhu radhiyallahu ta'ala anhu. Ini tanda ikhlas daripada musannif radhiyallahu anhu. Kama qala ba'duhum, sahih amalaka bil ikhlas. Betulkan amalanmu dengan ikhlas. Wa sahih ikhlasaka bit tabarri minal hauli wal quwwati. Dan betulkan ikhlasmu dengan berlepas daripada menganggap haul dan juga kuwah itu daripada kita. Okey. So lepaskanlah diri kita daripada menganggap halangan kita buat maksiat itu ataupun kekuatan kita buat taat itu diri kita. So lepaskan diri daripada itu. Kita serahkan haula dan quwwah itu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang menghalang kita buat maksiat ni Allah. Yang beri kekuatan kita ni buat taat Allah. Okey. So inilah yang akan menjadikan ikhlas kita ni betul-betul ikhlas, padu molek. Ya, solid ikhlasnya. Apabila kita tabarri daripada ananiyah, kita tabarri daripada takjub kepada diri kita sendiri. Itu panjang ceritanya di situ.
Itu berkait dengan hadis wa aidan hiya la haula wala quwwata illa billah tu ghirasul jannati kama fi hadisil mi'raj lamma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Ibrahim alaihi salam jalisan inda babil jannati ala kursiyyin min zabarjadin akhbar. Itu zabarjad ya, yang hijau. Qala li sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mur ummataka faltuksir min ghirasil jannati. Ya, perintahkan umat kamu supaya memperbanyakkan menyebut ghirasil jannati. Fa inna ardaha tayyibatun wasi'atun, sesungguhnya lantainya sangat cantik yang luas. Faqala wa ma ghirasul jannati, apa itu ghiras jannah? Faqala lahu la hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. So ini dalam hadis Mi'raj ada sebutnya dalam Musnad Imam Ahmad. Dan di sana ada hadis-hadis yang lain menguatkan bahawa kelebihan dan fadilat kita mengucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. So dia adalah ghirasul jannati. Ghiras tu kita nak terjemah apa ya, yang paling cantik sekali. Nanti saya tengok sekejap kita tengok Google lah, apa translate Google. Ghirasul jannah, rumput. Rumput rupanya. Ghirasul jannah, rumput dalam syurga. So sesuailah dia kata tadi, fa inna ardaha tayyibatun wasi'atun, sesungguhnya lantai syurga tu sangat baik dan sangat luas. Dan ghirasul jannah itu adalah rumputnya. Maka rumputnya itu ialah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. So benda macam mana tu tak tahulah, wallahu alam ya. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita boleh berhenti di sini. Minggu depan kita masuk pada faslun fi bayani da'aimil islami wa asasiha wa ajzaiha. Ya. Fasal kita akan mula masuk pada perbincangan. Selepas daripada khutbah ni kita masuk pada perbincangan, dan perbincangan pertama ialah tentang menerangkan tiang-tiang agama, asas-asasnya, juzuk-juzuknya. So kita akan bincangkan tentang rukun Islam dan rukun iman. Dan kita akan bincangkan perkara-perkara yang berkait dengan akidah. Ya, sebagai tunjang kepada agama kita dalam setiap diri kita. So benda ni kena ada dalam setiap diri. Okey. Benda ni kena ada, kena dimutkinkan, kena diperkukuhkan setiap masa. Walaupun kita dah tahu dah benda ni, ya, kita dah belajar daripada awal sekolah, bangku sekolah lagi, bahkan sebelum daripada tu pun kita dah belajar tentang rukun iman, rukun Islam. Tapi walaupun dua-dua benda ini, ya, kita kena sentiasa kukuhkan. Okey. Dan pengajian daripada satu peringkat ke satu peringkat dia mengukuhkan. Bukan pengajian yang sama. So kalau ada orang menganggap bahawasanya apa duk belajar rukun iman, rukun Islam, kita dah belajar sejak kecil lagi. Tak. Memang betul benda itu benda yang sama, tetapi perbahasannya, huraiannya, ya, pencerahannya, bukaannya bukan seperti apa yang dibuka oleh guru-guru kita masa kita duduk tadika dulu. Mana ada bincang sampai rahsia-rahsia tentang asas-asas, juzuk-juzuk, ya, qaid, apa yang terlepas dari qaid, apa yang masuk dalam qaid, itu kan tak ada, kita mana tahu zaman budak-budak dulu. Sebab itu banyak lagi benda yang kita kena pelajari. Yang paling penting dalam belajar itu ialah sabar. Okey, sabar. Kalau kita sabar, kita akan bertemu dengan kemanisan sabar itu. Kita akan dapat kelazatan daripada sabar itu. Tapi kalau kita tak sabar, ya, banyak benda akan tercicir. Kita akan jadi serba salah. Ya, ahli ilmuwan serba salah.
penuntut ilmu pengajian Islam yang serba salah. Okay. Nak kata alim, tak alim. Nak kata pandai, taklah pandai. Nak kata jahil, tahu sikit-sikit. Kan? Orang panggil serba salah. Okay. So insyaAllah kita akan sambung pengajian kita ini. Besok insyaAllah bahagian fiqah. Dan minggu depan kita sambung lagi dalam bahagian mukaddimah dan juga akidah ini insyaAllah. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.